Okay, insyaAllah, bismillah. Kita mulakan di atas noktah tu. Kita akan kupas, kita akan bincangkan. Kita akan bermula dengan, sebab tadi ada yang tak tahu dari mana datang dan sebagainya. So, kita akan memula di situlah. Gambaran umum ataupun background kepada usul 20 ni. Dan kemudiannya kita akan fokus kepada 3 usul yang pertama, insyaAllah. Now, satu soalan, kalau sebab kat situ dah ada contoh tu buku yang dalam bahasa Melayu kalau kita boleh, kalau nak cari, ada buku yang memang syarahkan usul 20. Kalau boleh nampak dekat situ ada satu nama dekat situ ni boleh jawab kat chat ataupun nak bersuara pun tak ada masalah. Kenal ke, familiar ke nama tu? Boleh nampak ke kalau kat skrin tu? Al-Imam Hasan Al-Banna. Siapa yang familiar dengan nama tu? Siapa yang tak familiar? Tak ada pernah diintroduce sebelum ni? Tak pernah? First time dengar? Okay, so familiar. Yang lain pun semua familiar? Ada yang first time dengar nama yang tersebut? Al-Imam Hasan Al-Banna. So far yang jawab ni familiar. Tapi 3 orang sahaja yang jawab kan. Yang lain kalau ada tu boleh nyatakan especially kalau ada yang tak familiar lah. Dan kemudian okey, kat bawah tu pula, kalau yang buku ni lah, dia ada tertulis rukun faham. Siapa faham apa benda tu? Apa benda pula tu rukun faham? Siapa yang okey tahu apa maksud dia tu, rukun faham? Ada yang satu, siapa yang tak tahu apa benda tu? Nampak ke? Ni especially yang versi buku ni lah, yang kita boleh jumpa di kedai. Dia ada bawah usul 20 tu, dia ada letak 2 maklumat tu. Satu, Imam Hasan Al-Banna. Tadi yang Sofa yang jawab kata familiar dengan nama tu. Dan rukun faham. Pernah dengar? Pernah tahu? Boleh agak ke tak ada, tak tahu kenapa, apa benda tu, apa maksud tu? Ada yang nak respon? Ke diam ni tanda okey ke diam ni tanda tak tahu? Kalau antum bila senyap ni tak tahu apa maksudnya. Alright. So siapa yang tak pernah actually cover ataupun baca di mana asalnya usul 20 ni, memang mungkin akan tak dapat tahu konteks lah apa benda tu. So insyaAllah kita akan introduce yang tu juga supaya kita tahulah at least konteks. Selepas ni apa kaitan semua-semua itu right. Okay. So Imam Hasan Al-Banna tu ialah orang yang menulisnya dan rukun faham tu sebenarnya dia ada konteks dalam tulisan yang tersebut. Okay. So tadi kata ramai yang kata, ramai ke? 3 orang daripada 20 lebih yang ada dalam sesi pagi ni kata familiar dengan Hasan Al-Banna figure ni. So ini dan itu gambarnya dan namanya dalam bahasa yang biasa kita tulis dalam bahasa Melayunya, dan juga itu tulisan bahasa Arabnya lah, Hasan Al-Banna. Dia lahir 1906 dan dia meninggal 1949 So kalau tengok tahun tu sebenarnya hayat dia tak panjang lah dalam 43 tahun kalau kita tolak tahun Masihi tu maksudnya kalau umur anak ni dah hampir nak masuk umur ketika mana Imam Syahid Hasan Al-Banna ni syahid ketika dia tembak tu. So walaupun begitu so kadang-kadang dalam sepanjang sejarah Islam ni kita akan perasan ada figure-figure yang hidupnya tak sampai umur yang lanjut, tapi kita kenal dia sampai sekarang, ataupun satu dunia kenal dia sampai sekarang kerana sumbangan dia cukup besar walaupun dia tak sampai hidup lama. So that's quite interesting lah bagi setengah-setengah figure, bukan hanya Hasan Al-Banna tapi contohnya setengah-setengah imam hadis, setengah-setengah imam fiqh dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang begitu walaupun kita kata dia taklah hidup lama sangat berbanding normally orang. Sebab kalau orang kata kalau meninggal 40 ni generally kalau kita akan nampak macam agak muda kan. Tak tahu kalau ada yang parent kita pun berapa umur dia sekarang. So, ni tak sure dalam audience ni range umur berapa tapi kalau orang yang kematian parent dalam umur 40 tu kadang-kadang terasa muda lah, muda parent tu meninggalkan kita kan. So dia meninggal dalam umur 43, awal 40-an
Satu benda yang biasanya kalau kita sebut hacamana yang dia dikenali dengannya ialah Jemaah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Tu logo dia, kerana dia yang figure yang establish Jemaah Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Dan ini pun satu kumpulan, satu jemaah yang mempunyai kesan yang amat besar kepada umat Islam satu dunia. Dan biasanya Al-Sabana dikenali kerana apa yang di-establish yang masih ada sampai sekarang dan masih amat-amat influential sampai sekarang. Okey, itu background dia. Kalau kita just nak dapat background sebab kita nanti bila kita tengok apa yang ditulis dalam usul 20 tu, especially dibaca dalam zaman sekarang, di konteks Malaysia sekarang contohnya, kadang-kadang kita tak nampak apakah yang terlalu revolutionary dalam apa yang ditulis. Tapi kita kena faham reality ketika tu macam mana, yang untuk kita boleh appreciate kenapa ada emphasize yang tertentu dalam apa yang ditulis. Walaupun masih applicable sampai sekarang, tetapi even more clear bila kita nampak ketika tu. So itu gambar di belah kiri tu. Siapa tahu gambar latar belakang tu gambar apa? Ada yang pernah tengok gambar tu tak? Dan ataupun boleh agak dekat mana? Dan siapa yang tahu dia di mana dan sebagainya mungkin boleh agak lah. So soalan pertama sebab dia di Mesir kan. Tu gambar Al-Azhar. So ada Al-Azhar tak? Of course Al-Azhar ada ketika tu kan. Dan Al-Azhar ni dah lama universiti yang amat lama. Sebelum universiti terkenal di barat yang kita kenal, Al-Azhar dah pun tertegak. Wallahu alam bangunannya tu tahun bila dia jadi bangunan macam tu wallahu alam lah. Tapi universiti yang dah amat lama dan kita tahu melahirkan banyak ilmuwan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, kita traditionally dalam masyarakat kita pun, orang yang mengaji agama dan sebagainya ramai yang akan pergi Azhar kan. So satu soalan dia, okey, Al-Azhar ada ketika tu kan di Mesir. So apa masalah dia kan? So kenapa? Sebab dia punya perbincangan pasal Hasan Al-Banna ni ialah dia membawa satu yang merubah besar realiti umat satu dunia. So tetapi dia dah duduk di tempat yang adanya Al-Azhar sekian lama. So apa masalah ketika tu kan? So itu satu benda. So Al-Azhar dah ada kan? Adakah tak ada ulama ketika tu kan? Ada ulama, of course, termasuk Syekhul Azhar, Syekh di Azhar, ulama-ulama di Azhar sendiri. So okey, benda tu wujud. Ada tak kumpulan-kumpulan Islam sebelum Al-Banna establish Ikhwan Muslimin? Ada, banyak. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan Al-Banna pun dia akan sebut banyak jemaah-jemaah, kumpulan-kumpulan Islam, gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan dakwah yang dah banyak, yang sedia wujud ketika itu. So persoalan dia, apa masalah yang ada sebenarnya kan? Apa yang dia cuba solve, sedangkan benda-benda semua tu dah ada kan? Kalau kita tanya, kita kadang-kadang kata macam itu, bukan itu dah menggambarkan keislaman yang cukup bagus lah. Ini kita kena flashback sedikit beberapa reality just untuk appreciate. Tak tahulah zaman antum semua ni familiar ke dengan cerita, kalau kat Malaysia ni tahu P. Ramlee. Siapa kenal? Kalau yang muda-muda kot tak tahu hujung pangkal siapa P. Ramlee tu kan. Tapi kalau ada yang umur macam mana ataupun yang tak jauh ni, biasanya kalau dalam TV dulu selalu je masih ditayangkan cerita P. Ramlee which is quite interesting. Itu satu sampel, kalau kita nak kata yang ada gambaran sedikit tentang bagaimana Islam difahami ketika itu back then, tahun 70-an, tahun 80-an. Adakah yang family P. Ramlee? Sebab kalau nak bawa contoh, kalau semua pun tak tahu cerita dia apa-apa, memang akan lost lah. Tapi dia ada bawa dan cerita dia yang macam kadang-kadang dia macam ada message macam, ni nak tunjuk kat bapa rezeki datang dari Allah, bukan dari bapa kan. Siapa yang pernah tengok cerita tu tahulah. Tapi kalau kita tengok visually, dia cakap pasal Allah dan semuanya dalam keadaan isteri dekat sebelah tu pakaian yang amat tak menutup aurat contohnya kan. So that's not that weird back then. That's not that weird. Faham ke? Kalau minta maaf kalau bahasa tercampur-campur kan. So
Kalau ada yang pernah tengok contoh-contoh, kalau kita ambil konteks Mesir dulu ketika tu, ada orang perempuan di Mesir, perempuan Islam di Mesir yang berfikiran feminis ni pernah dalam sebab saya tengok satu dokumentari ni, dia membawa tuduhan bahawa berhijab, kalau cakap berhijab tahu berhijab menutup aurat secara sempurna ni, ini adalah dia punya tuduhan apa tahu? Dia kata ini bukan dari Islam, ini adalah rekaan Hassan al-Banna dan ikhwan. Kalau kita dengar tuduhan macam tu, boleh terima tak? Siapa yang boleh dengar macam tu rasa macam apa Mamat ni, apa Minah ni cakap dia kata berhijab untuk aurat untuk perempuan adalah rekaan ikhwan dan bukan dari Islam. Lepas tu dia bawa hujah dia apa? Bukti dia kata, okey, sejak turun temurun sebelum datangnya figure macam ini, Al-Azhar dah lama tertegak kat sini di Kahirah. Dan dia kata, tengoklah gambar sebelum munculnya ikhwan ni, kalau rakyat berkumpul kat Kahirah tu berjuta-juta orang bila ada presidential speech dan sebagainya, cuba cari ada tak seorang pun yang pakai macam tu lah, yang berhijab, yang menutup aurat. Dia kata takkan jumpa. Dia kata kalau betul itu dari Islam, pakaian macam tu, for sure Al-Azhar, Syekh Azhar dah tegur, betul tak? Tapi tak pernah ada teguran pun. So maksudnya itu bukan Islam tu. Ni Al-Banna dan geng-geng dia yang tiba-tiba bawa bertudung dan sebagainya. Kalau dengar macam tu, apa pandangan tu? Antum rasa logik, tak logik? Which is quite interesting. Dan boleh jawab sementara tu, tapi anda akan terus je lah supaya tak ada terlalu silent gap yang banyak. So kalau kita tengok contoh-contoh ustazah di Malaysia yang balik dari Azhar pun, kita akan nampak macam statement yang diucapkan tadi itu taklah pelik sangat, sebab memang nak kata apa memang gambarannya agak begitu. Maknanya ustazah yang balik daripada Azhar sebagai ustazah yang mengaji agama kat situ, dia memang tak menutup aurat macam kita tahu sekarang. So which siapa yang pernah dengar cerita ni? Siapa yang first time tahu macam tu ke? Lagi teruk okey, kalau cakap pasal keadaan Malaysia masa tu ni dengar, tak tahu lah kalau dia kenal Ustazah Anisah dia belajar di AI di UM Akademi Islam, AI Akademi Islam di UM, maksudnya yang mengaji agama lah, jadi nak jadi ustaz-ustazah di Malaysia. Maknanya yang dia diajar oleh ustaz-ustaz lah yang balik daripada Azhar dan sebagainya. Dia pun cerita benda sama. Dia kata kalau masa tu bila dia tengok semua ustaz-ustaz yang mengajar, memang tak ada ustaz yang isteri dia bertudung kan. So kalau kita sekarang kalau ada ustaz tu kita tahu isteri dia tak bertudung, kita terima tak cakap dia? Kalau sekarang rasanya memang susah lah. Memang kalau sebelum ni tak tahulah korang sempat hidup tak sebelum ni, sebab tak tahu order ni ada range umur yang berapa Tapi kalau siapa yang pernah sempat satu ketika dulu beberapa PM yang lalu, even PM yang isteri tak bertudung pun ada kelompok-kelompok yang memang akan kutuk kan. Macam mana ni jadi pemimpin agama isteri pun tak bertudung? Tapi kalau ustaz lagilah kutukan dia kan. Tapi ketika itu itu satu benda yang norm. Kenapa? Kerana memang pemakaian itu itulah kefahaman Islam ketika itu, walaupun ustaz. Which is quite interesting kalau anda tanya, kalau ustazah yang pakai macam tu, dia ajar aurat perempuan apa kalau ikut mazhab Syafi'i, sebab dia kalau kat Malaysia for sure dia akan ajar mazhab Syafi'i kan. Dia for sure dia akan ikut mazhab Syafi'i, dia dah lama kan. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Memang itu daripada awal sampai sekarang. So dia akan ajar itu. Sebab itu bukan ilmu baru bukan sekarang baru orang tahu macam itu ke aurat mazhab Syafi'i. Tak, dari dulu tak. Dia orang pun belajar gitu. Cumanya dia ada disconnect antara apa yang dia belajar dan apa yang dia mengajar dengan actual dia. So ketika itu umat Islam dalam keadaan macam tu maknanya apa yang diajar secara teori dalam Islam dengan apa yang dia rasa dia kena apply amat tak match, dan itu normal. Termasuk
termasuk dalam konteks sini di Azhar. So ini bukan nak kutuk mereka, tapi maknanya keadaan umat ketika itu memang dalam keadaan yang confused begitu. Sebegitulah confuse-nya. So kat situ baru kita akan faham, bila memahami realiti tu, baru kita akan faham apa perubahan besar yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna. Now, so apa yang dia buat so obviously ni nak pendekkan cerita lah, sebab kan tak habis cerita pagi ni kan. Dia mulakan dakwah dari maknanya way before tertegaknya ataupun tertubuhnya Ikhwanul Muslimin, jemaah yang dia establish tu, macam-macam dakwah dia dari umur yang amat awal dia bila dia melihat apa-apa yang perlu dibaiki, dia cuba baiki. Now, kat sini semua familiar ke apa yang berlaku pada 1924? Sebab kalau kita tengok tadi, Al-Banna dia daripada 1906 kan. So maknanya 1924 ni dia dalam 18 tahun. Semua biasa dengar ke apa yang berlaku, benda besar yang berlaku di 1924? Kejatuhan khalifah. Semua pernah dengar benda ni kan? Maknanya itu Khalifah Uthmaniyah dia akhirnya tumbang. Maknanya berakhirlah kewujudan khalifah. Sebab kita ni lahir-lahir memang kita tak, benda ni sejarah kan. Kita dalam dunia nyata kita dah realiti sekarang tak adalah wujud khalifah tu kan. Of course dalam kehidupan kita ni sekarang adalah yang claim tiba-tiba ISIS pergi claim khalifah dan sebagainya. Itu dah cerita lain. Tapi 1924 berlaku satu peristiwa yang besar. So ketika itu Al-Banna dalam umur 18 tahun, dan kita boleh bayangkan kita umur 18 tahun bila berlaku benda yang besar di dunia ketika tu, kita rasa macam okay, kita kena buat something. So kalau siapa baca kisah dia pergi jumpa Syekh Azhar kan. Kita boleh bayangkan kita pergi jumpa mufti-mufti negeri-negeri kan. Macam mana ni, kita kena buat something. Dan semua mufti-mufti pun tak tahulah nak buat apa begitu kan. Boleh bayangkan kalau kita umur begitu jumpa Tok Syekh yang besar yang dikenali satu Malaysia ke, dan kita ajak dia untuk jomlah kita buat something kan. Something need to be done. So itu memang apa yang diusahakan dari bila dia menyadari realiti yang ada kenal figure ni tak? Siapa kenal Mamat ni siapa? Kau ada yang first time tengok ni? Kenal? Tak kenal? Tak kenal. Okey, ada lain? Kalau hint dia berkaitan direct dengan 1924 tu lah. Mustafa Kamal. Kenal ke Mustafa Kamal? Bukan yang nama pelakon kat Malaysia tu kan. Walaupun rasanya dia diambil lah daripada Mustafa Kamal ni. Mustafa Kamal Atatürk. Bila sebut nama tu semua familiar? Ke ada yang first time dengar? Oh, masuk silibus sejarah kita ke nama dia ni? Masuk ke? Ke kalau dengar nama dia ni sebab dengar bukan di dalam kelas? Ada yang first time dengar? Alright. Sebab dia sejarah dunia Kita sejarah dunia ada belajar juga kan? Kita belajar apa dah? But anyway, ini satu sejarah yang besar kalau kita ambil dalam konteks sejarah Islam. Kerana satu perubahan yang besar yang berlaku. Satunya ialah officially berakhirnya Khalifah Uthmaniyah. Dan figure yang famous di sebalik kisah ni ialah yang gambar tu lah, Mustafa Kamal Atatürk. Kalau ada yang pernah dengar, kadang-kadang biasa kita dengar nama dia tu, Mustafa Kamal Atatürk. Tapi bila sebut ada yang sebut macam tu, Mustafa Kamal Atatürk. Sebab nama dia Mustafa Kamal Mustafa Kamal Bashar tak silap. Sebab dah ada tersebut Atatürk tu. Sebab ramai juga yang sebab dia memang dikenali biasanya kan bila orang sebut nama dia Mustafa Kamal Atatürk. Cumanya dah sebut benda tu. Ana teringatlah masa ana di Perancis dulu. Satu Ramadan ni pernah ziarah lah rumah orang Turki dia jemput buka puasa kat rumah dia. Dan bila sambang-sambang tu, sebab kita yang kena kenal pasal Turki ni, salah satu figure dia yang famous Mustafa Kamal Atatürk ni lah kan. So sebutlah yang member seorang ni pergi sebut Mustafa Kamal Atatürk. Terus muka dia jadi merah padam, dia marah. Dia ketuk meja, don't call him my father. Sebab kita orang cakap bahasa Inggeris Siapa boleh faham benda tu? Siapa boleh faham kenapa dia tiba-tiba marah bila dia sebut Mustafa Kamal Atatürk? Dan kita kata jangan panggil, kalau kita translate literal, jangan panggil dia bapa aku, macam tu lah. Kenapa dia marah? Siapa tahu cerita ni?
Sebab siapa yang familiar dengan realiti di Turki, dia akan ada generally dia akan ada dua side lah. Satu side yang amat mengagungkan Mustafa Kamal ni, sebab memang setengah-setengah surau Turki di Perancis tu memang masih ada gambar-gambar dia. Ada gambar dia. Sebab memang dia figure, dia macam kalau kita nak kata bapa kemerdekaan macam tu lah kot, dia punya status dia kan. Bapa Turki dan sebagainya. Rupanya dia marah tu sebab apa? Sebab Atatürk tu ialah gelaran macam kita panggil bapa kemerdekaan Turki macam itulah. Dan bapa Turki. Yang Mamat Turki ni, yang host kita orang iftar tu, dia marah sebab dia cerita lah lepas tu kan, dari kecil masa dia nak belajar Quran tu memang dengan nenek dia kena menyorok kan, sebab masa pemerintahan Mustafa Kamal ni siapa yang ditangkap belajar Quran dan sebagainya memang kena lah, memang sakit lah kan. So dia memang amat menekan Islam ketika tu. So tiba-tiba kita pula guna term yang mengagungkan dia Mustafa Kamal Atatürk. Sebab Atatürk tu bukan nama dia, Atatürk tu gelaran mendewakan Mustafa Kamal tu So dia marah lah. Dia kata kenapa pula macam kita, kalau tak tahu kita nak dalam konteks Malaysia ni, tak tahu nak kata apa tak tahulah, kalau setengah orang macam kalau kita ambil sejarah Malaysia yang ada sejarah gelap sikit pasal bintang 3 ke contohnya kan, tahu ke cerita ni. So tiba-tiba ada orang kata ambil contoh tokoh-tokoh bintang 3 tu dan agungkan dia kan. So mungkin akan ada setengah orang marah, especially orang yang hidup ketika tu kan. Kenapa pula kau agungkan dia kan? So begitulah kan. Anyway, so adakah benda ni satu masalah? Atatürk tu dia macam kalau kita sebut figure kat Malaysia ni bapa kemerdekaan Malaysia ke bapa kemodenan Malaysia, dia macam tu lah, dia term yang mengupkan figure tu kan. So nama dia Mustafa Kamal saja. Apa dah tadi? Okey. Isu besar ke benda ni? Sebab benda ni kalau kita tengok dalam konteks sekarang, kalau kita bayangkan benda ni berlaku sekarang, dia macam kita akan tengok, kalau kita tengok berita tu dia berlaku dekat Turki kan. So apa masalah dia? So benda ni ni kita akan tengok lah based on kefahaman daripada usul 20 nanti, especially yang awal tu, baru kita akan rasa benda ni masalah atau tidak sebab kalau orang yang merasakan Islam tu in a certain way, apa yang berlaku somewhere else tu apa masalah dia kan. Tapi bila Islam tu difahami in a different way, benda yang berlaku ini pada 1924 ni satu kemudaratan yang besar worldwide kepada umat Islam. So itu dia akan datang dan kita akan bincang nanti insya-Allah, especially nanti pada usul yang pertama Okey. So pendekkan cerita, kita background cerita punya lama pula ni. So background Hassan Al-Banna dia dari awal, dan dia bila dia establish Ikhwanul Muslimin tu sebenarnya 6 orang je kan, 6-7 orang saja, dan kemudian dia membesar makin ramai, dia pergi berdakwah dan sebagainya. Dakwah makin tersebar ke seluruh Mesir. Kemudian ni anda akan just mention saja. Mungkin kebanyakannya tak familiar dengan term-term ni. Tapi ni just nanti boleh daurah lain lah kalau kita nak cerita dia punya detail tu apa kandungan setiap satu. So until certain point, lepas 10 tahun roughly, lepas 10 tahun berdakwah dan Ikhwan Muslimin telah tersebar, orang dah kenal, fikrah dia orang dah tahu dan sebagainya. So dia tulis satu risalah manhaj kat situ, sebab ramai orang yang dah join Ikhwan tu tanya bila nak pergi level seterusnya dakwah kita ni kan. So dia tulis risalah tu untuk kata apakah fasa-fasa dakwah yang diyakini, dan apakah, kalau bahasa kita macam KPI lah kot, ataupun apakah benchmark, milestone yang perlu dipenuhi sebelum kita boleh melangkah ke marhalah yang semua tak sabar-sabar nak pergi kan, semua nak berjuang sampai ke habis ni. So dia kata ada benda-benda yang perlu diperhatikan dahulu. So dia cerita kat situ, dan salah satu milestone dia ialah dia akan tulis satu risalah namanya Risalah Ta'alim. Risalah Ta'alim ni kalau kita buka dan kalau kita baca, dia satu risalah, kalau yang tak familiar, Al-Banna dia banyak menulis risalah so ada risalah manhaj, ada risalah ta'lim yang tertera kat situ. Tak tahulah ada yang cover risalah risalah apa lagi Dakwatuna contohnya, kalau ada pernah cover dah, ataupun Ila Syabab, wahai pemuda, ataupun Bainal Ams wal Yaum, antara semalam dan hari ni. Itu semua nama-nama risalah yang berbeza yang pernah ditulis oleh Hassan Al-Banna. Kalau kat Malaysia ni boleh cari je Majmu' Rasail,
himpunan risalah. Semua risalah ada kat situ. So ni risalah yang awal dia tulis. So risalah Al-Banna ni pula banyak jenis. Ada yang untuk umum, public, ada untuk orang dia saja. So risalah ta'lim ni untuk penggerak-penggerak dakwah dia yang dah terkumpul. Dan dalam tu ada dinyatakan rukun-rukun, 10 rukun bai'ah. Dan rukun yang pertama ialah rukun faham. Ni just nak put in konteks. Dan risalah ta'lim tu ada banyak rukun. Rukun pertama ialah rukun faham. Dan bila kita baca dalam rukun faham tu baru muncul usul 20. Bila berkaitan dengan bagaimana kita memahami Islam. So yang kita akan bincangkan ialah itu usul 20 tu. Tapi dia sebenarnya part of risalah yang lebih besar, iaitu risalah ta'lim. So dalam risalah ta'lim ada 10 rukun. Rukun yang pertama tu rukun faham. Dalam tu adanya usul 20 disebut kat situ. So tu just nak put in perspective. Now, apa pentingnya risalah ta'lim? So just nak bagi gambaran, background sedikit. Risalah ta'lim tu macam disebut tadi ialah satu risalah yang ditulis khas untuk orang-orang yang dah bersemangat nak berdakwah bersama dengan Hassan al-Banna di seluruh Mesir tu, untuk menyatukan pergerakan dia supaya akan menghasilkan impak yang lebih hebat selepas tu. Dan dalam tu ada dinyatakan rukun-rukun, rukun bai'ah lah kalau siapa pernah baca. So rukun yang pertama ialah rukun faham yang menjadi fokus kita kat sini. So dia berpusat kepada first kali kena faham. Basically faham apa? Faham Islam lah. Kena faham sungguh. Dan dalam tu pula ada usul 20 yang kita sebut tadi. Now, kita balik kepada reality. Kita balik kepada reality. Sebab benda ni kita nak put in perspektif, apa penting sangat benda ni kan? Bagus sangat ke? Sebab macam kita cakap tadi, ulama' dah banyak, tulisan Islam dah banyak. Now, hakikat umat Islam ketika tu, dan kadang-kadang sampai sekarang pun masih melirik lagi, ialah amat banyak isu perpecahan dan perbalahan. Walaupun dengan contoh-contoh kes, tak tahulah, kalau kat Malaysia ni kalau kita ambil contoh kunut atau tak kunut, kan ada perbezaan tu kan. Solat subuh kunut ke tak. So antara yang kata kunut dengan tak kunut ni memang dia bergaduh. Tu contohlah. So perbezaan fiqh tertentu dah boleh menyebabkan orang bergaduh. Macam-macam lagi lah. So perbezaan macam tu dah gaduh lagi, perbezaan macam tu dah gaduh lagi. Paling tak gaduh pun tak ngam. Tak ngam. So dalam konteks apa yang Al-Banna nak bawa, dia nak menyatukan semua orang yang nak berdakwah ni. Benda tu tak possible untuk terhasil kalau semua orang macam ni kan. Maknanya orang ni macam ni tak ngam pula dah kan. Sebab apa? Sebab yang ni kunut, ni tak kunut dan sebagainya. Tu yang nak bawa kunut tak kunut ni sebab konteks yang senang difahami di Malaysia lah. Tapi kalau kat sana macam-macam lagi lah isunya kan, yang menyebabkan yang ni dengan ni dah tak campur, yang ni tak campur. Which is quite interesting. Dengan apa yang Al-Banna gagaskan dalam risalah ta'lim, dan specifically kita pergi pada usul 20 ni, dia menyettlekan, dia menyelesaikan isu ni dalam barisan Ikhwanul Muslimin tu. Maksudnya apa? Orang yang datang daripada lapangan yang amat berbeza, dengan fiqh yang amat berbeza, yang ni fiqh lain, ni fiqh lain, ni mazhab lain, tapi bila duduk dalam barisan tu tak ada isu. Tak ada isu macam tak puas hati ke, tak settle ke, tak ngam ke. Tak ada isu, no issue. Kan? Anda pernah sembang dengan ikhwan di Indonesia, dia bercakap benda sama lah. Kita tak tahu kat Malaysia ni nampak ke tak. Sebab kalau kat Indonesia tu dia ada background yang agak drastically berbeza. Maknanya kumpulan-kumpulan Islam yang ada. Dan kemudiannya bila dia masuk tarbiyah ke apa kan. So ada yang memang fiqh dia amat berbeza dengan satu yang lain. Yang mana dalam masyarakat umum dua orang tu dia akan agak bertembung. Tapi dia kata quite unique kan, dalam orang dalam yang ikut tarbiyah ni ialah kita duduk dalam satu usrah dengan perbezaan yang begitu dan langsung tak ada isu. Tak ada isu hati. So itu satu kesan yang besar bila settlenya usul 20. Satu kesan direct kat situ. So walaupun asalnya bila Al-Banna gagaskan tu dia untuk pendakwah-pendakwah ni yang jadi di-resolve benda tu, tapi sepatutnya manfaat ni memang sampai kepada seluruh ummah lah. Dan obviously sebenarnya Al-Banna pun nak cara dia memilih nama kumpulan yang di-establish tu, dia bukan eksklusif kan. Bila kata-kata Ikhwanul Muslimin, persaudaraan ataupun saudara ataupun Muslim Brotherhood kan, kata-kata persaudaraan Islam tu, maknanya semua orang masuk dalam tu lah kalau ikutkan. So sepatutnya benda tu berlaku pada semua umat. So itu just kita nak kata salah satu sudut yang kita boleh appreciate dalam dunia nyata, apa kesan bila usul 20 tu difahami berbanding kebanyakan yang tidak memahami benda tu. Alright.
So sebelum kita masuk pada rukun faham dan kemudian usul 20 juga, so dalam konteks risalah ta'lim tu ada 3 rukun yang awal rukun faham, rukun ikhlas dan rukun amal. Ni just nak secara highlight secara laju saja, just put in konteks sebelum kita menjurus spesifik pada rukun faham pada pagi ni dan usul 20 tu. Setuju tak ketiga-tiga kena ada? Wajib faham, wajib ikhlas dan wajib beramal. Ke boleh je saya pilih 2 daripada 3? Boleh ke macam tu? So for sure sepatutnya tak boleh lah kan. Memang kita kena faham, kita kena ikhlas dan kita kena beramal. Nah, kalau orang kata kalau tak ada amal, apa masalah dia kan? Boleh ke kalau saya tak beramal? Saya berilmu dah, saya faham dah dan saya ikhlas kan. Cuma saya tak buat je. Ni nanti boleh take note lah antara beberapa ayat ni. Kita tak ada masa untuk pergi detail, tapi rakaman yang cerita pasal ayat syurga ni dah ada, siapa yang minat boleh tengok. Kalau kita pergi kita tadabbur semua ayat dalam Quran yang Allah cerita pasal syurga, kita akan nampak tema-tema yang berulang dan itu concern tema so kat sini yang nak difokuskan yang warna merah tu bima kuntum ta'malun, kullu mri'in bima kasaba rahin kan. So bila Allah cerita pasal orang yang diganjar di syurga dan sebagainya, balik-balik Allah akan cerita dengan apa yang mereka telah amalkan, semua terikat dengan apa yang dikerjakan. Ini dah surah At-Tur, seterusnya surah Az-Zukhruf sama juga. Yang warna biru tu sebenarnya gambaran-gambaran nikmat syurga. Nanti boleh baca sendiri, tak sempat begini. Tapi bila Allah cakap bawah tu diwariskan syurga tu kepada mereka, kenapa? Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang mereka amalkan. Satu lagi ayat yang agak famous, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina ajahadu minkum wa ya'lamas sabirin. So dekat situ ada yang jihad dan sabar, which is dalam konteks amal juga. So again and again, siapa yang selalu tadabbur Quran, dia akan perasan benda ni. Allah sentiasa link antara syurga dengan amalan. So kalau kita ilmu banyak, tahu banyak tapi amalnya tak ada, sepatutnya jadi risau lah bila kita baca Quran tu kan. Sebab Allah tak kata kerana fikrah kamu yang gempak ataupun ilmu yang banyak ataupun apa kan. So dia jadi macam amalan kita apa. So itu first and foremost. Kalau amal tak ada, na'udzubillah kan. Kalau beramal lah tapi tak ikhlas, ni pun kita familiar dengan hadis yang pertama kan, daripada hadis 40, hadis yang pertama tu innamal a'malu binniyat. So tanpa memanjangkan, sebab rasanya hadis tu amat popular, rasa boleh faham direct kan apa mafhum hadis tu. Maknanya template hadis tu, background hadis tu adalah hijrah kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. So siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul lah. Siapa yang hijrah kerana dunia, dapat dunia je lah. Kerana perempuan, dia dapat kahwin dengan perempuan tu saja. So kalau kita faham hadis tu hijrah ni bukan amal yang lekeh Apa-apa yang kita buat sekarang ni, kalau nak compare dengan hijrah yang kena tinggal kampung halaman, tinggal harta, tinggal rumah dan sebagainya, pergi tak tahu apa nasib, susah. Tapi even amal yang sesusah itu pun, kalau niat lari, sorry lah, rugi kan, habis nak amal tu. So itu satu muhasabah yang besar. Kalau kita beramal tapi tak ikhlas, na'udzubillah, amat rugi. So harapnya kehadiran kita pagi ni ikhlas, dan sepanjang kita ikut tarbiyah ni ikhlas, sepanjang kita mengamalkan apa saja pun ikhlas, insyaAllah. Itu kena jaga. Ketiga, kalau tak ada faham, apa pula masalah dia? Ada masalah ke? Okay. Yang kita risaukan ialah yang seperti kita baca dalam surah Al-Kahfi. So kalau siapa yang baca tiap-tiap minggu baca, for sure akan familiar dengan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kan? Qul hal nunabbi'ukum, katakan Muhammad, nak kami ceritakan tak bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugilah amalan dia. Maknanya dia beramal tapi rugilah kan, sia-sia je. Siapa dengan? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sesat dhalla kan, yang tersesat amalannya di dunia kan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia menghisap, dia mengira, dia rasa amalan dia cukup ihsan dah. Oh bagus aku ni kan, surah datang tiap-tiap minggu, power kan. Dia rasa bagus lah.
Tetapi Allah kata sayangnya amalan dia tu tersesat. Sesat ni faham kot sesat, sebab biasanya dalam bahasa Melayu ni kita cakap sesat ni dalam konteks ajaran sesat dan sebagainya. Tapi bila cakap sesat tu maksudnya kalau kita driving, sesat tu maksudnya kita ingat, kita tak perasan kita di jalan yang salah kan. Jap, ni kat mana dah ni dah tersesat ni kan. Maksudnya kita tak realise itu bukan jalannya. So itu kerisauan yang kalau kita baca ayat ni, na'udzubillah, adakah lah kita tak nak tergolong dalam golongan itu maksudnya kita ingat okey dah, cantik dah kita buat tu, tapi rupa-rupanya silap jalan. So itu isu faham So sebagaimana dalam Islam ni ada isu, ada orang yang macam dia ikhlas dah, dia buat dah, tapi malangnya kefahaman dia tak betul dan dia tersesat jalan. Begitu juga yang berlaku kepada contohnya sebahagian daripada orang-orang Kristian Kalau kita sembang dengan revert yang dari dulu paderi Kristian dan sebagainya yang lepas masuk Islam, bila dia cerita pengalaman dia sebagai paderi Kristian mengkristiankan ramai orang Islam kat Malaysia contohnya kan. Tak tahu kau pernah dengar ke cerita-cerita ni kan. So bila kita tanya kenapa dulu tu dia semangat sangat mengkristiankan orang Islam, kenapa kan? Sebab dia ikhlas. Dia rasa macam kesian orang Islam ni kan, buat amal banyak tapi masuk neraka kan. Dia tak tahu Jesus apa semua tu kan. So dia ikhlas dan dia beramal. Malangnya ketika itu kefahaman dia salah. So memang tersasar jauh lah kan. So na'udzubillah, kita tak nak mengulangi kesilapan yang sama secara tak sedar juga. So sebab tu kepentingan faham. Now balik kepada rukun faham. So disingkatkan cerita, kita tak pergi baca in detail lah apa rukun faham tu kan, sebab kita terus nak jump kepada usul 20 tu sendiri. Tapi mainly bila cakap rukun faham tu, apakah rukunnya dalam 10 rukun bai'ah tu? Ialah kita sepatutnya memahami Islam yang tulen, sebab ada macam-macam kefahaman Islam yang dah jadi sekarang kan, yang ada yang dah bercampur aduk dengan macam-macam benda. So fahami Islam yang tulen dalam lingkungan prinsip 20 ataupun usul 20 yang ringkas. So basically kita cakap okay, so kat sini anda dah start translate usul 20 tu jadi prinsip yang 20 sebab bahasa kita usul, kalau usul dalam bahasa Melayu tu kan dia macam ni usul apa pula kan. So senang cerita ada 20 prinsip yang digariskan. So ini prinsip apa So in a way kita boleh cakap ini adalah prinsip dan kerangka dalam memahami Islam. Boleh faham kalau sebut begitu? Maknanya dia bukan, dia in itself macam kefahaman juga, kefahaman Islam juga, tetapi dia more kepada kerangka untuk ensure kita faham Islam tu betul. Begitu kan, apakah kerangkanya, apakah prinsipnya yang kita kena jaga supaya bila kita memahami Islam tu, kefahaman Islam kita tak songsang dan tak menyeleweng. So apakah prinsip yang kita kena ada. Dia begitulah kan. Dia taklah perincikan semua kefahaman yang perlu ada, tapi dia perincikan lebih kepada apakah prinsip yang kita kena jaga bila nak memahami Islam. So hari ini kita akan fokus prinsip pertama hingga prinsip ketiga insya-Allah. Okey, semua okey lagi? So ini semua background secara amat ringkas sebenarnya. Walaupun nampak ni ringkas apa dah sejam dah kan. Tapi ringkas tu sebab kalau kita daurahkan yang semua yang sebelum ni dia jadi daurah 4 jam juga kan. Apa yang kata? Untuk memahami all this semua rukun tadi, risalah ta'lim dan sebagainya. Tapi ni just maknanya okey, background dia begitu. Sebab in the future insya-Allah dia akan sambung, satunya akan sambunglah. Sebab kita cover 1 hingga 3 akan sambung sampai cukup 20 tu insya-Allah. Penganjur yang akan susun kepada antum semua. Satu lagi ialah akan sampai masa juga nanti bila dah faham yang tu pula akan difahamkan yang lebih besar tu kan. So risalah ta'lim as a whole tu macam mana pula dan sebagainya. So at least kita dah ada map dia dan tasawurnya, oh begitu kaitan dia lebih kurang insya-Allah. Okey, so kita akan terus masuk kepada al-usul al-awwal, prinsip yang pertama. Okey, ni prinsip yang pertama insya-Allah. Okey, boleh nampak ke tak ni? Agak kecil dan diletak bahasa Melayu kat situ. Okey, anda buat benda ni dia jadi ada color-color tu supaya boleh relate antara yang Arabnya dan yang Melayunya lah. So yang similar color tu kalau nak tengok apa word asalnya dan translation dia. So al-Islamu nizamu syamil kan, Islam adalah sistem yang komprehensif, yatanawalu mazahiril hayati jami'a, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan. Fahuwa daulah wa watan au hukumah wa ummah.
Dia adalah daulah atau negara dan tanah air, watan. Watan ni pun kita dah jadi ambil bahasa Melayu kan, anak watan dan sebagainya. Au hukumah wa ummah, ataupun hukumah pemerintahan dan umat. Wa huwa khulukun wa quwwah au rahmah wa adalah, dia adalah akhlak dan kekuatan atau rahmah dan keadilan. Wa huwa saqafah wa qanun au ilmu wa qada. Dia adalah budaya ataupun saqafah dan undang-undang ataupun ilmu dan kehakiman. Wa huwa madah wa sarwah. Ada yang sebab tak ada baris ni, takut ada setengah-setengah perkataan anda tersilap barisnya. Kasbun wa ghani, dia material dan kemandaan ataupun usaha dan kekayaan. Wa huwa jihadun wa da'wah au jaisun wa fikrah, dia ada juga adalah jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. Kama huwa aqidah shadiqah wa ibadah sahihah, seperti mana ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Sawa'an bisawain, ni translation in context ni tanpa ada bezanya. Okey, boleh faham ke bila baca sekali lalu tu? Of course yang awal tu dia macam statement yang mencakupi lah semua kan. Islam adalah nizamun syamil, sistem komprehensif, merangkumi, mencakupi seluruh aspek kehidupan. Dan kemudiannya yang lepas tu macam basically huraiannya. So Islam ni cover negara, tanah air, pemerintahan, umat, akhlak, kekuatan, rahmat, keadilan, budaya, undang-undang, ilmu, kehakiman, material, kemandaan, usaha, kekayaan, jihad, dakwah, tentera, fikrah, seperti mana juga akidah dan ibadah. Ada apa-apa ke? Ada masalah ke benda ni? Bila tengok macam ni? Ataupun siapa yang rasa benda ni baru? Wah, first time dengar Islam macam ni. Ke memang macam tu lah kan? Memang macam tu lah kita faham. Betul tak? Okey, seperti mana yang kita sebut tadi, bila kita relate sekarang ni, bila especially kita pergi satu-satu elemen satu main statement kat sini ialah Islam tu syumul kan. Mungkin kita akan tanya, anything new? Ada benda anything new ke kat sini? Tak ada yang baru tak? Maknanya saya jawab SPM dulu macam tu lah kan, Islam tu syumul lah tak? Kan ada yang first time dengar, oh iya ke Islam syumul kan? Kita akan kata macam itu sedia mafhum tak? Macam memang faham begitu But macam kita cakap tadi, ketika Al-Banna sebut benda ni, it is not common Apa pula Islam cover semua benda pula? Islam yang solat, puasa, zakat, haji itulah kan? So that was back then. Kita sekarang apa bila jawab exam, silibus kita memang dah kata Islam tu syumul, betul kan? Cumanya soalan kita ialah, so tapi realiti dan amalan macam mana, itu kita akan sentuh sikit lah. Tetapi konseptual, tak ada orang yang kat Malaysia ni, kalau kita cakap Malaysia yang lepas SPM, tak ada orang yang tak pernah tahulah Islam ni syumul kan. Tak ada silibus mana-mana yang mengajar Islam ni adalah ibadah khusus saja tak ada. Memang silibus kita dah kata Islam tu syumul, which is a strange thing to say back then. Strange to say. Yang ni in a way alhamdulillah kita lahir di zaman inilah, yang mana macam hasil kesan usaha-usaha macam Syahid Hasan Al-Banna, Al-Maududi and so on and so forth tu telah mengesani dunia sampai kita punya apa yang kita belajar pasal Islam tu pun dah lebih komprehensif berbanding dulu Cumanya persoalan kita lepas tu ialah, masihkah ada isu sebenarnya dari segi pengamalan Maknanya kita jawab exam Islam syumul, alhamdulillah. Tapi dari segi isu-isu yang masih berlaku, ada ke sakit baki macam yang menggambarkan, bukan nak kata gambar Islam tu tak syumul, tapi maknanya kita apply Islam tu tidak secara syumul kan. Sebab Islam tu itself memang ada syumul lah pun dari awal lagi. Ketika mana umat yang macam kita cakap tu pun, Islam tu itself sentiasa syumul. Cumanya kefahaman manusia pasal Islam tu yang bermasalah kan. So sekarang masih ada isu ke? So mungkin kita highlightkan beberapa benda yang just nak bagi contoh bagaimana melihat benda ni dia jadi macam ada isu kefahaman bab kesyumulannya di situ Satu contoh,
Ni sebab malam tadi buat slide ni kan, so just google gambar internet saja, so anda pun tak kenal siapa ni kan. So kok ada terkenal bukan pasal orang dalam gambar ni, tapi kita cakap pasal perkahwinan contohnya. Ada tak masih berlaku orang yang macam akad nikah cara Islam kan akad nikah tu sendiri kan kena ikut cara Islam lah, dan of course orang Islam kat Malaysia ni memang kena pun sebab itu undang-undang ni kan, kena ikut cara Islam, ada syarat-syarat dia apa semua kan. Tapi majlis perkahwinan tu sendiri ikut cara sendirilah kan. Aku nak bersanding bagai nak rak ke apa benda, ikut cara kita lah, apa nak ikut cara Islam pula. Masih berlaku tak? Atau orang tak consider pun? Macam soalannya macam bila akad nikah tu, pasal akad tu memang dia jagalah, dan Islam kena jaga benda ni. Tapi majlis tu sendiri tak ada pula fikir Islam, dan Islam sepatutnya macam mana majlis kita. Maknanya benda tu not even a question, not even being asked, dia macam ikut cara kita kan. So itu contoh real kalau benda macam tu masih berlaku. Dia menggambarkan ada masalah real dalam memahami Islam secara syumul, memahami Islam secara syumul. Boleh terima? Boleh appreciate benda ni ke? So kita sekarang secara teorinya tak ada orang yang bangkang Malah kalau kita pergi kat kenduri tu, kita tanya dia, Kak tahu tak Islam tu syumul? Dia tahu kan, tapi just dia tak realise apa yang dia buat tu menggambarkan dia tak faham Islam secara syumul. Begitu je lah. Satu lagi yang kalau kita extend lebih besar, nak kahwin ikut cara Islam, tapi sebelumnya berpacaran ikut cara apa tak tahulah kan. So obviously itu bukan cara Islam. So adakah masih berlaku? Harapnya dalam kalangan yang audience ni tak ada yang berlaku lah. Tetapi itu contoh itu contoh. Maksudnya kalau kita tanya dia nanti nak kahwin, nanti dia kata mestilah jaga rukun nikah apa semua tu kan. Tapi yang sebelum-sebelum tu tak terfikir pun, jap kena cari Islam ke kita ni kan. So itu gambaran real just nak bagi gambaran-gambaran yang dekat sebelum kita cakap pasal benda yang jauh lebih besar, benda yang mudah untuk appreciate pun sebenarnya. Dan maksudnya kalau kita perhatikan sekeliling, itulah dia maknanya the severe lacking of kefahaman sebenar. Tu yang dia bawa tadi kan, kita kena macam mana kita nak bawa kepada kefahaman Islam yang tulen, yang asal tu dalam kerangka ni. So yang first, Islam tu syumul, merangkumi semua benda. So contohnya kat sini satu lagi contoh kalau cakap puasa bila bercakap pasal puasa Ramadan, insya-Allah di Malaysia ni ini satu benda yang, satu syiar yang dah hidup bila Ramadan je semua orang berpuasa, alhamdulillah. Siapa kat sini bila dia puasa Ramadan dia akan claim, okey, saya puasa Ramadan kerana ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Familiar ke ayat ni? Ni ayat yang sentiasa diulang setiap kali Ramadan datang, kan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebab tu kita puasa, betul tak? Ada yang tak pernah dengar ke ayat tu? At least that portion lah, kutiba alaikumusiyam. Kalau tak ingat yang sebelah lain tu, ya ayyuhallazina amanu ke, ataupun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ke. Tapi biasanya kutiba alaikumusiyam dalam surah Baqarah tu biasanya orang biasa dengar. Dan kita tahu itu dalil kita berpuasa, betul? Now, untuk ni masing-masing buka Quran masing-masing, buka kepada page itu sebab kita nak tengok exactly dekat mana ayat tu. Dan ni bukan daripada sebab kita bukan dilatih untuk terima buta-buta kan. Maknanya boleh tengok ayat tu sendiri dan perasan kat situ maknanya word Arab dia ialah kutiba, translation dia ialah diwajibkan. Siam, puasa. So Allah kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita ni puasa, sebab tu kita puasa bulan Ramadan. Okey, boleh tengok ayat tu. Kenapa nak minta tengok ni? Sebab nak suruh sambung just dalam page yang sama tu. Cuba tengok ayat ni. Ayat 180. Dia dekat lembaran yang sama je pun. Kalau kita buka tu, kita tengok ayat 183, kat sebelah tu ada ayat 180. Kat situ ada tak juga Allah guna word kutiba yang sama macam kutiba alaikumusiyam, ada kutiba tapi untuk benda lain. Apakah benda tu? So minta anda tak letak ayat tu semua ni dalam slide ni sebab ni more kepada untuk biasa, insya-Allah semua dah biasa tadabbur kan. Dan insya-Allah ayat ni confirm lah orang Malaysia ni bila Ramadan ke apa pun kita khatam kan, for sure dah lalu ayat ni kan. Cumanya isu kita kalau kita tak baca translation. Ada yang nak kongsikan apa yang disebutkan situ?
kutiba alaikum idza hadara Okey, ahadukum sambung. al-maut. Okey, kutiba iza hadara ahadakum maut, maknanya bila kamu dah nak mati basically, lepas tu apa? Apa yang wajibnya? Boleh sambung ayat tu. Nah, lepas tu kan wasiat tu kan. Yang meninggalkan harta adalah yang wasiat. So ayat tu dia tak sama macam struktur ayat kutiba alaikum tu, sebab yang wajibnya kat belakang. Dia just kutiba diwajibkan maknanya ketika kamu nak mati, kalau ada harta, yang wajibnya apa? Wajib tinggal wasiat. So kita ambil berat tak benda yang sama? Bukan ke kutiba yang sama? Wajib. Tapi yang ni sungguh yang ni ada yang ayat tu. Tambah lagi satu ayat dalam page yang similar juga. Page 178. Kutiba pula. Masih dalam lembaran yang sama kan. Ada kutiba yang lain. Qisas ni berkenaan dengan sistem kan. Sistem perundangan, sistem jinayat kan. Undang-undang So kalau kita perasan, yang wajibnya bukan hanya ibadah individu dengan Allah kan, macam puasa tu. Tapi wasiat tu maknanya kita dengan manusia yang lain. Kalau kita dengan waris kita ada harta, wajibnya. Walaupun kalau perinciannya kata wajib ke wasiat ni, ayat kewajipan wasiat tu kemudiannya dinasahkan dengan ayat faraid. So maknanya dah tak wajib lah sekarang. Kalau tak memang berdosa lah siapa tak tinggal wasiat tu kan. Dia dah tak wajib sebab kalau tak tinggal apa-apa wasiat dan faraid tu dah sistemnya. Tapi kalau ada wasiat dan masih apa yang kata, dia akan ada portion dia kan. Tu dah pembicaraan fikah. Yang 178 tu pula ialah qisas. Maksudnya sistem negara Islam yang perlu di-establish. Kalau kita tambah satu lagi ini dia jauh sikit. Masih dalam rentetan surah yang sama, cerita yang sama. Tapi ada satu kutiba lagi, tapi dia panjang sikit. Dia ayat ke-216. Boleh jumpa kutiba pula kat situ. Kutiba alaikumul qital kan. Ya betul, kutiba alaikumul qital. So siapa pernah perasan benda ni kita selalu claim kenapa puasa bersungguh kan, kutiba alaikumus syiyam. Tapi Allah guna kutiba yang sama dalam surah yang sama, dalam satu penceritaan yang sama dalam Al-Quran tu. Sebelum sampai siam tu dah ada dua ayat yang kutiba yang sebelum tu. Tapi kita seolahnya macam kita baca tu tiba-tiba jumpa pasal puasa, tak jumpa pula dua ayat yang sebelum tu kan. Which is weird lah kalau kita kata kita dapat di Quran. Dan ayat lepas tu pasal Qital pula. Qital ni dah masuk isu negara Islam berdepan dengan negara kufur contohnya kan. So mungkin ada peperangan dekat situ So dia dah jadi international So kalau kita tengok ada 4 level kat situ. Level ibadah fardi dengan Allah semata-mata macam puasa tu. Satu lagi level dalam konteks manusia dengan manusia, banyak hukum hakam dekat situ. Dalam konteks ni ialah wasiat. Kalau dalam Baqarah juga ada pasal hutang kan, kena tulis hutang apa semua. So tu manusia dengan manusia punya cerita. Satu lagi ialah pasal sistem. Sistem tu maknanya sistem perundangan, sistem ekonomi dan sebagainya. Satu lagi ialah pasal negara Islam berhadapan dengan negara yang lain contohnya, termasuk kita lah. So soalannya ialah syumulkah keislaman aku? Ini tanya pada kita masing-masing lah. Sebab kalau kita baca Quran dan kita tadabbur Quran, kita akan perasan 4 kewajipan, 4 level kewajipan Kita bukan hanya diwajib, sebab word Allah guna kutiba juga. Kita bukan hanya wajib yang solat, puasa, zakat, haji, which is kita dengan Allah tu sahaja tapi ada kewajipan kita dengan manusia lain, interaksi dengan manusia lain. Ada kewajipan dalam konteks menegakkan sistem dalam negara kita. Satu lagi ialah bila negara kita tak tertegak, macam mana dengan deal dengan negara lain supaya negara itu pun jadi Islam, seperti macam Madinah menjadi pusat tu kan, dan kemudian dia berkembang kan. So itu semua kewajipan. Kalau kita tengok kutiba tu kan, dia semua wajib. So kita faham Islam macam tu ke selama ni, ke kita memang sebab tu dia jadi macam sebelum ni pun dalam sesi sebelum ni kita bincang dan daurah-daurah sebelum ni, bila sebut pasal dakwah lah, bila sebut apa benda-benda macam ni, kenapa jadi berat? Sebab ramai orang kata jadi berat. Tuan nak tanya, bukan ke dalam Quran dah lama benda ni kan, kita duk baca Quran, asal nak berat pula? Bukan benda baru ni kan, ni bukan tiba-tiba orang bawa satu benda yang baru ni, yang kita duk ulang dalam Quran dah pun. Siapa khatam setiap Ramadan dah baca setiap tahun dah pun.
Tapi kita tak faham lah satu hal. Isu dia ialah kita ni macam ni ni pandangan boleh betulkan ataupun boleh sanggah kalau tak betul. Kita dibesarkan dalam keadaan kita diberi kefahaman seolahnya Islam ni mudah dan buat ibadah fardi tu dah cukup. Disebabkan itu, bila benda yang basic yang lain, sebenarnya dia basic sebab dari awal lagi Quran cerita benda tu, tetapi sebab kita diberi expectation dan pengharapan, oh Islam ni tak payah buat apa-apa kan, so tiba-tiba bila cakap tak, dalam Quran Allah cakap kena buat something ni, dia jadi berat sebab kita dah ditanam expectation Islam ni tak payah buat apa-apa. Maknanya kita dah tanam kefahaman yang salah dari awal. Which is why kita jadi berat benda tu kan. Kalau orang yang masuk Islam, dia faham Islam syumul, keseluruhan dan komplit sebagaimana yang dia diturunkan, benda ni tak jadi berat, dia jadi memang itulah Islam kan. Sahabat tu dari awal dia tak perlu daurah pasal dakwah, dia memang dari awal syahadah je terus, kenapa tak dakwah kan, bukan ni betul ke, dia begitu je, dia logik je. Okay, so ini contoh-contoh just nak bagi realize bila kita claim oh Islam ni syumul, Islam syumul, kita boleh jawab exam dah Islam tu syumul, tapi aku ni Islam dah syumul ke? Aku hanya amalan aku selama ni macam ayat 183 je yang aku jaga, solat, puasa, zakat, haji, Insya. Adakah itu saja kan? Kita concern tak pasal yang level-level yang lain dengan muamalah dengan kita yang orang? Kita concern ke? Kita parking halang jalan tak rasa berdosa. Contohnya contoh. Itu muamalah kan. Kita kata oh kenapa parking tunggal langgar ni kan? Ni nak solat Jumaat ni kan. Dia tak faham yang tu pun ada tuntutan dia sebagaimana yang ni kan. Itu isu kita tak faham Islam syumul sampai negara kita concern ke sistem tu dan beyond that. Now ni satu buku yang belah kanan tu buku so bila dalam konteks awal Al-Banna tulis benda ni sebab dia tulis kepada orang yang bersemangat nak berdakwah so adakah kita membawa dakwah tu ialah membawa Islam yang syumul juga? Itulah maknanya sebab ramai orang dia berdakwah tapi berdakwah kepada kefahaman Islam yang mungkin sempit, sebab tu dia dakwah dia hanya membawa orang kepada amalan-amalan tertentu saja. Itu je lah. Tapi kalau orang faham tapi Islam tu kan semua benda, so dia kena bawa orang kepada semua benda tu lah. So itu membentuk sebenarnya perbezaan sebab tu kita akan nampak kenapa beza sangat ikhwan muslimin ni, sedangkan sebelum tu dah banyak dah kumpulan Islam. Cumanya dia semua tu grup-grup yang lain sebelum tu dia amat juz'i lah kefahaman dia. Oh kita bawa orang just kepada solawat ke, kita bawa dia soalannya Islam itu saja. Wallahu alam. Okey. Oh dah 10:20 dah Okey, Islam nizamun syamil. Ni kita pergi just bit by bit, just nak realize So Islam ni sistem yang syumul. Kalau kita ambil word tu nizam, sistem, syamil yang syumul. So Islam ni satu sistem ke agama? Itu satu soalan yang nanti fikirkanlah sebab kebanyakan kita itu isu dia. Kita difahami, kita macam faham ke macam kita kata Islam tu religion. Maknanya sebab by definition biasanya benda tu dikaitkan dengan belief, keyakinan dan ritual tertentu. Itulah biasanya agama. Mana-mana agama pun dia ada apa yang dia percaya dan apa ritual dia. Tapi Islam dia bukan hanya itu, dia satu sistem kan. Maknanya bila cakap, so dia cakap pasal kekeluargaan, perkahwinan, ikhtilat pun ada, pakaian pun ada, perundangan, ekonomi, semua pun ada. So itulah Islam. Adakah kita faham begitu? So kalau kita masih bila cakap Islam kita masih faham akidah dan ibadah khusus, masih amat sempit sebenarnya. Okey. Seterusnya dia adalah ni kita just highlight dan fikirkanlah, adakah aku kalau betul aku Islam yang syumul, aku memang dah concern ke semua setiap satu benda ni kan. Isu tanah air, isu pemerintah, isu umat, kita concern ke? Kan? Isu akhlak, isu kekuatan umat Islam, isu rahmat, isu keadilan, kita concern ke? Isu budaya kita, isu undang-undang, isu kehakiman, isu material, isu kemandaan, isu kekayaan, isu jihad, isu dakwah, isu tentera dan isu fikrah. Dan kalau kita perasan ayat yang Al-Banna guna ialah kama huwa, seperti mana ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Sebab apa? Sebab umat Islam kebanyakannya yang dah settle, dia settle dua benda ni je. Dia kata oh amat Islamik lah dia tu. Yang dimasukkan ialah akidah dia benar, ibadah dia sahih. Biasanya kita akan nampak itulah benchmark Islam yang paling power kan. Oh akidah dia solid, ibadah khusus tu sahih. Tapi Al-Banna kata yang lain tu semua pun Islam, tak ada bezanya, sawa'an bisawain. Maknanya kalau kita kata kita amat concern, kita amat jaga, kita belajar sungguh-sungguh macam akidah kita apa dan fardu ain kita apa, seperti itulah
keseriusan kita dalam semua benda tadi yang lain sebab itu semua Islam. Adakah kita begitu? So bila kita kata kefahamannya begitu, apa result dia, apa kesan dia? Ini contoh-contoh persoalan possible tak kita tak kisah pasal sumber income kita kan? Kau tahu tak yang pendapatan kau ni halal ke tak ni? Oh, kena fikir ke benda tu? Impossible tak kisah, betul tak? Maknanya kalau kita kata Islam syumul, kita amat concern duit tu datang mana? Halal ke tak halal ni? Syubhah ke tak syubhah? Dia naturally akan datang kalau kita faham Islam tu begitu. Possible tak kita tak ambil kisah isu-isu siasah, isu politik dan sebagainya? Memang lagi tak possible. Sebab itu directly ada implikasi kepada macam-macam sistem yang part of Islam. Possible tak kita tak kisah ni gambar Rohingya kan? Kejadian Rohingya berlaku. Possible ke kita tak kisah kalau kita faham Islam tu secara sumul? Impossible kita macam biar je lah. Impossible. Possible tak kalau kita tak kisah pasal dakwah, pasal macam mana, apa kaedah dakwah yang terbaik dan sebagainya? Kalau kita tak kisah tu, hakikatnya sepatutnya tak possible lah kalau kita faham Islam tu syumul. Cumanya persoalan ni lebih kena trigger kita. Kalau ada elemen mana-mana kat sini, selama ni macam kita tak kisah sangat, buat apa nak ambil tahu dan sebagainya, dia balik kepada okey, jom kita faham Islam secara tulen dan syumul. Bukan yang selama ni kalau kita diajar yang dalam konteks yang amat sempit, yang amat juz'i, yang amat terkotak-kotak, yang terpisah kan. So kalau kita faham semua benda tu, dan kita akan faham kenapa ikhwan jadi macam dia tu kan, kenapa dakwah dia style macam tu, dia nak cuba capai apa nak capai semuanya, sebab kefahaman Islam dia pergi kepada kefahaman Islam yang tulen dan secara syumul. Sebab tu dakwah dia sebegitu. Okey, itu adalah perbincangan berkenaan dengan usul yang pertama, insya-Allah. Okey, nanti kalau ada soalan apa-apa, benda yang tak jelas boleh tanya. Anda akan teruskan dulu usul yang kedua. Al-usul as-sani, usul prinsip yang kedua, insya-Allah. Okey. So atas waktu masa anda akan baca just yang bahasa Melayu je, tapi kita boleh refer kat situ. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quranul Karim wa Sunnah Al-Mutahhirah. Al-Quran dan Sunnah yang suci adalah rujukan bagi setiap Muslim dalam mengetahui hukum hakam Islam. Fi ta'rif ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Itu first portion. Clear kot maksudnya Quran dan Sunnah itu adalah rujukan setiap Muslim dalam kalau kita nak tahu apa hukum hakam Islam pasal benda ni. Quran dan Sunnah. Kemudian yang berbeza pula ialah dan difahami Al-Quran tu mengikut peraturan bahasa Arab tanpa memberat-berat atau wenang-wenang. Maknanya tanpa memberat-berat atau meringan-ringan. So itu berkait dengan apa? Disiplin memahami Al-Quran mengikut bahasa Arab, mengikut disiplin bahasa Arab. So kat sini sebab tu tak sepatutnya kita nak usrah, biasa kita tadabbur Quran kan. Kita tilawah dan kadang-kadang kita tadabbur kan. So bila kita tadabbur biasanya memang kita tak bincang hukum, betul tak? Aku rasalah ayat ni kata hukum ni wajib. Tak ada. Itu dah bahaya tu kan. Itu bukan tadabbur lah tu kan. Itu macam istinbat hukum So bila anything yang bersifat hukum, hakam dan sebagainya, dia ada requirement kat sini. Kita kena actually expert dalam bahasa Arab tu sendiri. Dia tak boleh just tengok translation, oh based on translation ni wajib lah kan, sunat lah kan, haram lah. Itu bukan caranya. Sebab tu memang kita tadabbur, kita tak pergi pada hukum hakam biasanya. Kita pergi pada apakah garis panduan untuk kita hidup kan secara umum. Okey, tu satu. Al-Quran tu, Quran dan Sunnah sumber hukum. Nak keluarkan hukum dari Quran, bahasa Arab memang kena faham sungguh. Ikut ni jangan memberat-beratkan dan ni kan. Itu ada isu translation. Word ni kut-kut so dia nak memberatkan atau meringankan Dan kemudian pula ialah sunnah pula difahami dengan apa? Mengikut rijal al-hadis as-siqah. Dirujuk kepada rijal hadis yang siqah. Tu translation tu memang saya guna word Arab Rijal hadis ni macam rijal ni apa? Basically periwayat perawi hadis tu yang siqah. Sebab tu siapa yang belajar hadis dia akan ada ilmu rijal kan. Maknanya orang ni apa? Dia ada pelupa tak? Dia ada isu karakter tak? Untuk macam bila hadis tu sahih kan, dia ada isu sanad dia kena bersambung dan setiap orang ni dia kenali dan karakter dia pun kita tahu. So kalau karakter ni masalah ni kan, dia ni penipu, pembohong kan.
So hadis tak boleh sahih dan sebagainya. So ada ilmu yang komprehensif berkenaan dengan ilmu hadis. So again dia tak sama macam kita lah. Kita just petik satu hadis, tengok translation, tiba-tiba keluar hukum. Dia tak boleh begitu. Sebab tu usul ini ataupun prinsip ni amat menjaga dalam konteks. Okey, nak cakap pasal hukum, sumbernya kat mana dan cara kita deal dengan sumber tu pun macam mana. So dia specify begitu. Dia bukan boleh aku tengok Quran kot. Tak, engkau tengok terjemahan Quran yang kefahaman bahasa Arab engkau tu pun masih amat basic lagi kan. So dia tak boleh begitu. Alright. So mungkin ada beberapa persoalan kat sini yang kita nak highlight. Satu, dalam kita nak mengetahui hukum hakam kat situ Al-Banna kata Quran dan Sunnah kan. So mungkin ada orang tanya, bukan ke ijma', qiyas, istihsan dan sebagainya tu pun bukan itu cara kita mengistinbat hukum ke? Kan? So ada yang tertanya tak? Bila tengok tadi tu ada yang tertanya macam ni tak? Sebab kadang-kadang kalau kita belajar syariat ke apa, fiqah ke apa, akan keluarlah ijma', qiyas dan sebagainya. Dia bukan hanya Quran Sunnah kan. So kenapa Al-Banna macam specify? Sumber dia Quran, Sunnah. So itu mungkin soalan yang timbul. So secara nak mudahnya, kenapa Al-Banna ni, kita relate balik dengan background dan apa yang nak diselesaikan oleh Al-Banna dalam umat kita. So satu isu ialah isu menyatukan umat Islam ni, menyatukan hati. So kalau kita tengok semua asas dalam semua prinsip dalam usul 20 ni, dia akan bawa kepada benda yang disepakati, dan benda yang khilaf tu kita tahu konteks dia. So Quran dan Sunnah memang disepakati oleh semua. Bila kita cakap pasal qiyas, bila kita cakap pasal instrumen-instrumen yang lain tadi tu, dia akan ada khilaf di kalangan mazhab ni, akan mengutamakan apa dan sebagainya kan. So itu semua khilaf. Cumanya no problem, sebab sumber yang lain tadi tu semua masih based on sumber asal dua tadi tu. Maknanya bila kita cakap bila cakap ijma' pun, dia bukan ijma' maknanya semua ulama-ulama fikir tak tahu tentu pasal tiba-tiba ijma' kan. Dia ijma' based on kefahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah. Ataupun bila kita cakap qiyas, dia qiyas daripada apa? Maknanya daripada yang ada dalam Quran atau Sunnah dan dikiaskan dengan something kan. So dia semuanya essentially kaedah-kaedah memahami Quran dan Sunnah juga, dan macam mana nak implikasi kepada realiti sekarang kan. So semuanya masih go back to Quran dan Sunnah. Itu semua nak kata apa? Itu difahami. So dekat situ bila ada khilaf, ada perbezaan antara setiap manhaj dan sebagainya, not a problem. Sebab kita terima, okey, kita sepakati semua kena kembali kepada Quran dan Sunnah, dan yang approach tadi ni masih based on Quran dan Sunnah, cumanya ada perbezaan teknikal. Dan so grup itu dia melebihkan yang ni berbanding yang ni melebihkan yang ni daripada ni dan sebagainya tu, itu jadi small matter lah. Sebab semua in the end masih mengusahakan untuk balik kepada Quran dan Sunnah. Alamak. Test boleh dengar ke? Macam tadi hang. Masih hang? Tadi ada hang ke kat komputer Ana je yang tiba-tiba macam hang? Masih dengar? Masih dengar? Tadi dia macam freeze sekejap. Tuan pun takut dah hilang. Okey. So ada perkataan yang tiba-tiba terhilang ke tadi, ke dapat dah capture tadi. Maksudnya kita kembali kepada benda yang disepakati, dan semua benda-benda instrumen lain fiqah tu masih fundamentally based on Quran dan Sunnah juga. So perbezaan teknikal tu tak jadi isu lah among kita. So you guna ni kita masih menggunakan Quran dan Sunnah kan. So semua sepakati balik, maknanya semua based on benda yang tidak menimbulkan kekecewaan hati. So tu basically sebab tu dia jadi macam, bila kita balik contoh tadi, bila ada perbezaan mazhab dalam satu usrah tu, berbeza mazhab seorang kunut, satu kunut. So dia jadi macam, kenapa kamu kunut? Sebab dalil Quran Sunnah macam ni, sebab tu dia kata tak kunut. Yang ni dalil Quran Sunnah juga, sebab tu dia kata dia kunut. So jadi macam, fundamentally kita sama je, kita berusaha mencapai Quran dan Sunnah, cumanya conclusion berbeza kerana sebab-sebab tertentu. So small matter lah begitu. So faham kan? Sebab tu dia jadi macam
kita tak gaduh benda-benda begitu, sebab dia jadi macam kita faham kenapa dia berpendapat macam tu, dan dia faham kenapa kita berpendapat macam ni, dan kita sebenarnya sama dalam konteks berusaha pergi kepada Quran dan Sunnah. So dia tak jadi isu macam ada label-label pula kan, oh geng-geng yang tak kunut ni ni grup-grup ni lah. So kenapa pula jadi isu fiqh tiba-tiba meleret kepada isu yang lain anyway, tu itu tu dah menjawab kenapa Albana fokus just benda yang menyatukan semua orang. Dan kemudian ini just nak highlight balik, nak memahami Quran tu dengan al-lughah al-arabiyah yang secara disiplinnya, dan kemudiannya sunnah ataupun hadis ni pula pergi pada rijal hadis tu kan, maknanya rijal yang terpercaya, yang siqah. Semua benda ni in short dia menutup apa saja pintu penyelewengan dan kesesatan lah kan. So tiba-tiba orang kata macam ni lah hukum dia, lepas tu dia bawa hadis yang tak sahih, yang amat lemah dan sebagainya. So okey, so ada disiplin dia. Ataupun tiba-tiba orang kata kan, ni ayat ni kan apa sebab yang kata dia Rasul Melayu tu pun guna ayat Quran kan, tapi dengan penafsiran yang menyeleweng sungguh tapi itu contohnya contohnya bila dia ambil ayat Quran, dia kata yang ayat ni macam ni lah maksud dia. So tak kau dari segi bahasa Arab mana boleh conclude begitu kan. So itu contoh-contoh nak ditutup. Maksudnya kalau kita pegang benda ni akan tertutup insya-Allah pintu-pintu penyelewengan ataupun kesesatan secara tak sengaja. Okey, sebab tu even Imam Syafi'i pun amat concern pasal penguasaan bahasa Arab, which is quite interesting sebab dia orang Arab, bergulung dengan orang Arab, dia concern pasal orang Arab faham bahasa Arab. Faham ke benda tu? Ke macam mana nak faham tu? Maknanya dia bukan cakap pasal kita macam orang Melayu ni tak faham bahasa Arab. So masalah ni kan, dia tengok orang Arab sendiri dan dia concern macam mana penguasaan bahasa Arab ni. So sebab siapa yang faham bahasa Arab perbualan harian sekarang amat tak sama dengan bahasa Arab Quran. Kalau kita nak cakap gitu Anam dulu kat Perancis tu pun pernah ada satu kisah tu, dekat surau tu ada pakcik-pakcik Arab tu tengah makan, so dia jemput tau. Dia jemput dalam bahasa Arab lah, ta'al apa semua kan. Dia ajak makan, jom makan sekali. Anda tak ingat apa yang Anda jawab, tapi Anda jawab basically dengan sedikit bahasa Arab yang Anda tahu lah. Nak kata tak apa-apa kan, macam tu kan, dah makan tadi. Lepas tu jangan semua tengok-tengok, wah fusah tu, fusah kan. Macam pelik lah, macam dia kata apa manusia cakap bahasa Arab fusah ni kan. Sebab mana ada orang Arab cakap bahasa Arab fusah. So bila macam tu macam membuatkan terasa lah, maksudnya memang bahasa Arab perbualan dia orang tu amat jauh lah, dan sehingga dia boleh rasa macam bahasa Arab Quran tu amat pelik kan bila orang cakap bahasa Arab Quran tu. So that's quite interesting So kalau orang dia jadi macam, sebab tu dia jadi tak pelik ada orang Arab yang tak faham Quran. Macam mana kita macam mana cakap macam tu kan. So begitu. Okey, prinsip yang ketiga, prinsip yang terakhir hari ni insya-Allah dalam masa yang berbaki ni, usul as-salis, prinsip yang ketiga. Alright. So iman yang benar, ibadah yang sahih, dan mujahadah kepadanya mujahadah padanya nur. Padanya tu pada balik kepada tiga tu lah. Pada apa? Pada iman yang benar, ibadah yang sahih, dan mujahadah. Ada nur pada benda tu, dan kemanisan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati siapa sahaja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tu first portion. Kalau kita ulang, maksudnya orang yang iman yang benar, ibadah yang sahih, dia mujahadah dengan agama dia, pada benda tu ada nur dan kemanisan yang Allah boleh bagi, Allah boleh campak kepada manusia, siapa-siapa saja yang dia pilih, tak kisahlah yang siapa saja tu kan. Tetapi kita sambung yang part yang ungu tu pula. Tetapi ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah dalil hukum syarak dan tidak dipertimbangkan kecuali pada syarat bahawa mereka tidak bertentangan dengan hukum hakam dan nas-nas agama. Faham ke? So dekat sini dia ada dua benda yang disekalikan. Satu ialah kita acknowledge something, pada masa sama kita kena make sure dia tak disalahguna dalam tempat yang bukan sepatutnya. So kita kata memang iman yang benar, ibadah yang sahih, mujahadah, bila ada setengah-setengah hamba Allah yang memang mengusahakan benda tu, Allah boleh memberikan dia nur, boleh memberikan dia kemanisan yang tertentu yang kepada siapa yang Allah pilih.
wallahu alam siapa dan mengapa, itu bukan kerja kita, tapi kita acknowledge benda tu. But at the same time, walaupun mungkin dia dapat benda tu, tapi apa-apa ilham dia, lintasan hati dia, kasyaf dia, mimpi, bukanlah hukum syarak, bukanlah dalil. Faham ke? So usul ni dia mensettlekan beberapa benda. Satu, untuk menangani perkara yang disalah tanggap sebagai sumber hukum. So ada setengah manusia Muslim yang salah anggap, maksudnya Allahu Akbar. Tes dah kembali ke? Macam freeze sekali lagi. Sekejap, anak punya komputer ni dah berat ke? Kenapa dia ada freeze ni? Boleh dengar sekarang? Tadi macam rasa macam tersangkut ke anak je yang rasa tersangkut. But anyway, apa dah cakap tadi? Kerana ada di kalangan dalam umat Islam ni yang menyalahanggap bahawa certain benda tu macam sumber hukum. Sekejap, kenapa tiba-tiba dia dapat tangan something kan, something new? Dan ni dari sumber syariah ke ni? Ni ada dalil tak? Oh, Tok Syekh aku mimpi semalam. Apa pula, bila masa pula mimpi tu jadi sumber hukum kan? Tak. Contoh begitulah, ataupun ilham, ataupun kasyaf. Maknanya, faham Maknanya dia nak memagari bahawa jangan tiba-tiba ada benda yang bukan sepatutnya jadi sumber hukum, orang ambil sebagai, mana kau dapat zikir ni? Itulah Tok Syekh aku mimpi. Kenapa pula tiba-tiba tu kan? So, faham So, sebab ada segolongan, segelintir yang somehow mengambil benda tu seolahnya macam dia pun sumber hukum sebagaimana Quran dan Sunnah. Kan macam dalam hadis kita jumpa zikir ni, kita kata oh tu zikir yang bagus kan. Oh tu Syekh aku yang wali bukan calang-calang tu kan, dia mimpi. Boleh ambil juga. So kita kata sekejap sumber hukum tu di mana? Okey. Tetapi yang part yang awal tu kan, iman shadiq wal ibadah sahihah wal mujahadah nurun wa halawah kan, yang Allah boleh campakkan kepada siapa yang dia nak. At the same time kita tak tolak benda tu. Al-Banna kata benda tu tak ditolak. Kita tak nafikan langsung tiba-tiba macam tak ada. Mana ada kasyaf apa semua kan. Tak, kita benda tu tidak ditolak. Kan maksudnya tak ditolak tu maksudnya apa? Maksudnya kita terima. Ada je Allah bagi kepada manusia-manusia yang dia pilih untuk dapat something yang begitu Dia dapat kasyaf, dia dapat mimpi, dia dapat ilham. Kan kisah-kisah kalau dalam syarah ni ada kisah-kisah yang dibawa pasal Umar yang dia ada kasyaf dan sebagainya kan. So Allah bagi kepada dia. Tetapi itu in itself bukan jadi sumber hukum kan. Tetapi dia jadi macam alhamdulillah Allah beri kepada dia untuk dia kan. So pemberian Allah, kesan daripada iman dan ibadah ni kita tak sangkal. Just that, janganlah pula dia pergi jadi dalil hukum hakam. Itu je lah kan. So kita hampir-hampir dah ni. Namun dalam pada masa sama kita menerima bahawa contohnya kalau orang kata tapi Tok Syekh aku wali bukan calangan, dia dapat kasyaf ilham, wallahu alam, kita tak menolak kemungkinan Allah bagi dia begitu. But at the same time mimpi dia ke apa dia tu tak bolehlah tiba-tiba menjadi dalil kepada something untuk come up dengan hukum hakam yang baru ke, amalan yang baru ke. Yang tu tertolak kan. Tetapi kalau Allah bagi dia something untuk dia, wallahu alam untuk apa kan, untuk muhasabah dia ke, untuk ilham dia buat something ke yang tak mengganggu hukum hakam, wallahu alam, kita tak tolak kemungkinan benda tu. But at the same time hukum hakam perlu dijaga dari sumber yang sahih. So wallahu alam. So kalau ikut jadualnya kita yang diberitahu kepada anda lah 10.40 ni dah kita nak buka pada sekiranya soalan. So kita pergilah pada Q&A. Okey, kita ada satu soalan di ruangan chat daripada Puan Zainara Abdul Hamid. Bagaimana cara terbaik untuk memahami Al-Quran? Okey, bagaimana cara terbaik untuk memahami Al-Quran? Now, satu depend on konteks soalan sebab kita cakap macam sepatutnya by right dalam tarbiyah kita dilatih dan dibiasakan untuk mentadabbur Quran. Itu satu level yang sepatutnya tak susah. Sebab at least kalau kita ada Quran terjemahan, paling kurang minimum Quran terjemahan itu dah boleh membantu proses tadabbur. Walaupun biasanya kita akan dapat perasan lah kalau kita hanya depend kepada terjemahan dengan kita pernah baca tafsir dia,
level of tadabbur kita akan amat berbeza lah. Sebab kita tahu kadang-kadang, sebab especially dalam surah-surah Makkiyah tu contohnya, dia banyak asbab nuzul di belakang dia kan. So kalau kita tak tahu hujung pangkal sebab nuzul dia, ada dah poin yang kita dapat. Tapi bila kita dapat asbab nuzul tu, kadang-kadang dia membuka lebih luas lah kefahaman kita. So paling kurang terjemahan, sebab kalau ni untuk yang assumptionnya orang yang memang tak ada basic bahasa Arab kalau dia dah bahasa Arab tu dia straightforward kan. Tu satu, maknanya terjemahan. Dan amat better kalau digabungkan dengan kita baca tafsir dan kita tahu itu background dia, kepasan dia, dan kemudian kita tadabbur. Itu level yang ana boleh kata wajib kepada semua muslim lah. Dan sebab dalam Quran pun Allah tak marah orang tak baca Quran kan. Allah marah orang tak tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. So isu dia, kita orang Melayu ni khatam banyak kali, tadabbur tak pernah kan. Sebab ana biasa tanya soalan ni, siapa dah pernah khatam terjemahan Al-Quran? Khatam baca Quran yang kita tak faham tu biasa ramai orang buat. Tapi khatam terjemahan dia, maknanya maksud dia daripada cover to cover kita pernah baca sekali lalu. Kalau tak pernah, susah kita nak kata Quran tu memandu hidup kita Sebab nak mandu apa? Most of ayat Quran kau tak pernah baca terjemahan dia pun. Itu kalau yang belum pernah set target lah untuk settlekan benda tu. At least pernah baca cover to cover maksud sekali lalu. Dulu start tahun bila bila ni dia macam bila Ramadan tu nak khatam Quran tu dengan maksudnya sekali. So that kita memang khatam maksudnya. Tu satu. Tu level tadabbur. Kalau kita cakap nak faham Quran yang kena nak level sampai istinbat hukum dan sebagainya, biasanya itu memang amat takhasus lah. Dan kebanyakan orang susah nak pergi sampai level itu Tetapi siapa yang memang dalam bidang tu ataupun yang boleh, nanti dalam usul yang akan datang pun akan ada yang kaitkan benda ni So siapa yang capable, sepatutnya memang dia kena kejar untuk dapat the highest level possible. Tetapi yang kita cakap tadi tu ialah bare minimum. So itu satu. Itu maknanya source yang kita ada Quran dan tafsir. Dan of course kebanyakan Quran kita yang sekarang ni pun terjemahan dia pun dah ada tafsir sikit. Kadang-kadang ada footnote. Kalau perasan ada footnote, ada macam nombor dan ada cerita bawah sikit. Oh, kisah ni apa. Walaupun dia amat ringkas, tapi dia membantulah sikit. Oh, ni cerita pasal ni. Oh, ni cerita pasal ni kan. Itu membantu Now, bila dah sebut tadabbur tu pula, 3 soalan ni biasanya anak punya benchmark lah. Maknanya kata, kalau nak tanya kita ni dah tadabbur apa-apa soalan ke tak, satu-satu ayat ke tak, ataupun satu surah ke tak. 3 soalan yang kita kena jawab Satu, ayat ni cakap apa ni kan. Kalau kita pun tak tahu ayat ni cakap apa, for sure kita tak tadabbur lagi lah. Kalau kita, ayat ni cakap macam ni kan. Apa tabat ada Abi Lahab wa tab. Allah cakap binasalah tangan Abi Lahab ni kan, Abu Lahab. Ayat tu apa. Tapi soalan kedua ialah, so what? Apa kaitan dengan aku? Ini soalan yang anda perasan ramai orang tak jawab So, okey, binasa tangan Abu Lahab. So apa kaitan dengan aku? Sebab ni surah tu macam literally cakap pasal Abu Lahab. Apa kaitan dengan aku? Sebab kita kata Quran tu ialah panduan hidup aku, bukan panduan hidup, bukan cerita sahaja orang lain kan, panduan hidup aku. So kalau kita tak dapat jawab soalan kedua ni, apa masalah cerita Abu Lahab berkenaan dengan diri kita? Kita belum tadabbur for sure. Yang ni rasa majoriti orang dah fail kat sini. Yang ketiga ialah, kalau dah faham benda tu, so apa aku perlu buat sekarang? So siapa yang dah jawab 3 soalan tu, pada ana baru dia dah tadabbur apa-apa ayat lah. So kalau contohnya, kalau dah tersebut surah Al-Masad ataupun Lahab tadi tu, semua tahu ke kena buat apa based on surah tu? Ke surah tu just kita kutuk Abu Lahab je? Kebanyakan dia macam tu je lah. Kita kutuk Abu Lahab, binasalah dia, jahat dan sebagainya. Apa kaitan dengan aku kan? Aku sekarang ni apa kaitan? Kalau kita tak jawab benda tu, kita belum tadabbur. Dan benda tu yang masalah dia ialah sebab dia akan dibantu oleh tafsir dan juga oleh sirah. Sebenarnya itu satu lagi, sirah. Sebab bila kita Abu Lahab ni dia punya ni. Dan dalam surah tu pun cerita pasal isteri dia kan. Isteri ni macam ni pula. Isteri macam ni, dan sebab tu dia dikutuk. So apa kaitan dengan aku? So until kita fikir macam tu, baru kita akan memahami Quran tu untuk kita bukan just memahami apa yang literally disebut dalam ayat tu, tapi memahami Quran tu suruh kita buat apa. Sebab Quran tu kan panduan hidup kita. So selagi mana kita tak dapat panduan, so aku kena pergi sini, sebab aku kena jalan ni, selagi mana tak keluar benda tu, belumlah tadabbur.
Yep. Kalau contohnya surah just in case surah Al-Masad tu, siapa yang selama ni bila baca tu Allah cakap pasal Abu Lahab, Allah cakap pasal Ummu Jamil, isteri dia kan, dia ada salah satu daripada banyak unsur tarbuk itu, ada dekat situ sampel yang quite interesting, Together Till Jahannam maknanya dia, alamak, test. Oh, dia freeze tak aku anak punya komputer ni berat dah. Anyway, dengar kata dia ke dia terputus kat mana, anak pun dengar. So contoh begitulah. Surah Al-Masad tu biasanya ada satu poin yang kalau anda bawa kepada student-student yang baru awal universiti, satu poin yang biasanya akan anda tadabburkan ialah poin batu muslim sebab dalam Quran sebab kisah ni ialah kisah lelaki jahat dengan perempuan jahat kan. Dalam Quran ada kisah lelaki Nabi, isteri dia pula yang kufur. Ada kisah wanita yang baik, isteri macam Fir'aun. Bukan macam Fir'aun, isteri actually Fir'aun, suami actually Fir'aun pun kan. So dia ada itu kan. So kita nak pasangan yang macam mana? So adakah nak yang sama-sama pergi neraka macam Abu Lahab dengan isteri dia ataupun macam mana? Dan so tu satu contoh maknanya bila kita tadabbur tu, oh ni kisah dia dan so apa kaitan aku? Sisi tu satu dah, sisi karakter dia satu lagi, dan sisi yang dia megahkan rupanya Allah kata kutukan. So banyak benda yang rasanya siapa yang dah biasa tadabbur surah-surah yang pendek tu dah dapatlah semua benda ni kan. Tapi kalau ada yang benda yang kita macam baru dengar, baru terfikir, dan kita perlu dilatih untuk tadabbur lah insya-Allah. Dan once kita ada benda tu, Quran akan sentiasa memandu kita. Wallahu a'lam.